Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna bima jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Wa a'udzu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillahi ma sya'allah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi a'udzu bika min hamadzati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Wa ba'du. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fitarain amin. Kitab kita pakai muka surat 13. Sebenarnya itu ni. Hadirin sekalian, pertama kali syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia dia, anugerah dia kepada kita semata-mata dia telah dan masih mewujudkan kita atas muka bumi ini. Alhamdulillah, dapat kita nikmat Islam sejak kecil lagi, walaupun kita tak pernah faham Islam. Dengan Allah Ta'ala, dengan limpah kurnia dia juga, dilahirkan kita daripada mak ayah kita Islam. Kita dapat Islam sebab mereka Islam. Alhamdulillah. Diberi nikmat lagi, dibesarkan kita dalam suasana masyarakat Islam, khasnya keluarga kita Islam. Mak ayah kita besarkan kita dalam satu keadaan, ya Allah Subhanahu wa taala limpah kurnia dia, memudahkan kita untuk ikut syariat Islam, taat ikut perintah dia, tinggalkan larangan dia. Alhamdulillah, syukur diberi pada kita kehendak, keinginan demi keinginan untuk terus nak belajar dan memahami perjalanan agama ni agar benar-benar kita menjadi orang yang beragama. Zahir batin kita sebagai orang beragama. Zahir kita dalam keadaan patuh syariat Islam, dan batin kita mengimani Allah Ta'ala dan mengasihi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga mengasihi seluruh muslimin muslimat, agar macam mana keadaan kita yang boleh dalam keadaan taat ni, boleh juga supaya semua muslimin muslimat yang keliling kita adalah juga menjadi orang taat. Itu juga menginginkan supaya seluruh alam ni, kalau ada orang yang tak beriman ni, supaya mereka pun boleh beriman macam mana kita dapat iman, insya-Allah. Alhamdulillah, syukur malam ni dapat kita hadir untuk solat maghrib berjemaah, berada pula dalam masjid, dan dapat kita kelapangan masa, keterbukaan hati untuk insya-Allah nak meneruskan bacaan kitab daripada kitab Minhajul Abidin, insya-Allah. Teruskan baca ke surat 13. Sebenarnya manakala kita dapati jalan ini dengan rupa yang diterangkan di atas, kami terus memikirkan dengan sehabis-habis tilik hemat cara bagaimana hendak dapat melaluinya, serta perkara-perkara yang berhajat oleh seseorang hamba itu akan persediaan alat lengkap dan daya ikhtiar daripada ilmu dan amalan. Moga-moga dapatlah ia melintasinya dengan sebaik-baik taufik daripada Allah, beroleh aman selamat jua, dan tidaklah pula terkendala pada menempuh halangan yang membinasakannya, lalu rosak binasa bersama-sama dengan orang yang binasa terkecewa. Mohon berlindung dengan Allah jua. Amin ya rabbal alamin. Jadi hadirin sekalian, macam mana pelajaran kita dah belajar lepas, pengarang kita membawa
sebuah hadis Nabi SAW yang menunjukkan bahawasanya syurga ni jalan kepada dia dipenuhi dengan onak dan duri. Isyarat sabda Nabi SAW kata dia, wa innal jannata khufas bil makarih wa innan nara khufas bil syahawat. Syurga ni dihiasi dengan benda-benda yang nafsu tak suka, dan neraka pula, kalau tanya neraka ni siapa pun tak nak masuk neraka, tapi jangan tak tahu dia dihiasi dengan benda-benda yang diingini dan dicintai, disukai oleh syahwat. Jadi di atas apa penjelasan yang telah diberi lepas, perjalanan yang kita nak lalu ni ada sekalian dengan isyarat daripada Nabi Muhammad SAW tu. Bukan senang kita nak tempuh perjalanan ni jika tidak ada bimbingan dan tunjuk ajar daripada orang yang lebih pakar daripada kita. Apatah lagi mereka ni sendiri adalah orang yang telah berjaya melalui, mengharungi onak dan liku kehidupan untuk menjadi bagaimana orang yang betul-betul beriman kepada Allah Ta'ala, dapat menghindarkan diri daripada syaitan yang sentiasa memalingkan akidah kita daripada i'tiqad benar pada Allah Ta'ala, menjadikan Allah sebagai matlamat kita, Allah ingatan kita, Allah kita tauhidkan dia sentiasa dari sudut zat dia, sifat dia, perbuatan dia, pemilikan dia. Dalam masa yang sama banyak berselawat dan salam pada Nabi kita Muhammad SAW, Rasul yang tercinta. Dan dengan pelaksanaan taat ni boleh nafsu kita yang memang cenderung kepada kejahatan ni agar boleh ditunjuk ajar, boleh diasuh, boleh dibimbing, boleh dinasihati, boleh diasuh agar benar-benar kepada Allah Ta'ala, boleh menjadi patuh. Dan semua tu takkan boleh dapat melainkan dengan ada kesungguhan khasnya pada kita sendiri. Kita sendiri pun nak dengan sepenuh hati, dan kita pun memang nak jadikan jalan kehidupan ini untuk mencari keridaan ilahi. Itu yang pengarang kita, alhamdulillah, Khazni Imam Ghazali rahmatullah alaih ni, dia telah bersusah payah nisbah nak mensediakan sebuah kitab. Alhamdulillah telah tersedia kat kita, terhidang kat kita. Bahkan tutup guru kita pun, mereka pun dah ambil manfaat yang cukup banyak dengan apa yang telah dihidangkan kepada mereka. Ni kita pula giliran untuk ambil dengan apa yang telah dia tulis dan susah payah, dia kerah tenaga dia dengan jalan penuh onak dan duri yang dia lalui untuk dia nak beri bimbingan kepada kita. Dalam masa yang sama dia doakan kepada kita juga mendapat taufik hidayat daripada Allah Ta'ala, supaya kita benar-benar dapat berlindung daripada syaitan, daripada nafsu, dan tak kecewa, tak tersasar daripada perjalanan bagaimana untuk melalui sebagai perjalanan seorang hamba atas muka bumi ini. Ini doa dan harapan, dan juga penerangan daripada dia menunjukkan apa sebenarnya dia nak buat, apa sebenarnya dia nak tunjuk dengan kitab yang dikarang ni. Terus, maka kami pun menyusun karangan yang dapat menjelaskan cara menempuh dan melalui jalan ini beberapa buah kitab seperti Ihya Ulumuddin, Kitab Al-Qurbatu Ilallah, dan yang lain daripada itu, iaitu mengandungi perbahasan yang halus lagi rumit, sukar, sulit difahamkan oleh orang awam kebanyakan. Mereka pun melemparkan cacat celah padanya, dan ditambah lagi dengan memperkatakan perkara-perkara yang tidak tercapai oleh pengetahuan mereka mengenainya. Yang tu sedikit penjelasan dia mengenai kitab yang dia karang sebelum karang kitab yang kita baca ni, Minhajul Abidin ni. Pasal macam mana diceritakan oleh para ulama kepada kita, khasnya tutup guru saya duk ngaji dulu, memang riwayat yang dapat orang gitu. Apa dia? Kitab terakhir yang dikarang oleh Imam Ghazali rahmatullah alaih adalah kitab Minhajul Abidin ni. Jadi sebelum ni dia telah mengarang antara kitab yang sangat masyhur kita dengar adalah sebuah kitab bernama Ihya Ulumuddin. Bagaimana nak menghidupkan ilmu agama ni, bukan saja dengan mengajar, belajar dia, tapi macam mana supaya hidup dalam hati sanubari. Kitab dia tebal tuan, bahasa Arab lah tu, terjemah ada, tapi banyak dalam bahasa Indonesia.
Kita nak baca, tengok kitab pun dah letih. Tuan-tuan tengok sejelik ni pun dah letih, betul kan? Kadang-kadang kita tengok kitab nipis pun kita dah rasa wish, bolehkah habis ni? Allahuakbar. Ni tuan-tuan tengok 4 jilid pula, bahasa Arab pula. Kemudian juga ada antara kitab ditulis khas berkenaan bagaimana nak melalui perjalanan sebagai hamba Allah Ta'ala, nak melalui kehidupan ni di atas tauhid pada Allah Ta'ala, fiqahnya tepat macam mana perjalanan, macam mana telah dirumuskan oleh imam-imam mazhab. Waktu perjalanan tasawuf dia betul dalam keadaan kita mentauhidkan Allah Ta'ala ni, lurus perjalanan kita, bersih hati kita, nafsu ni terdidik tepat macam mana kehendak Allah Ta'ala perintah ke kita, dalam keadaan sentiasa taat pada Allah Ta'ala sentiasa kan. Sebuah kitab bernama Al-Qurbatu Ilallah kan. Begitu juga ada kitab-kitab yang lain, banyak kitab karangan Imam Ghazali ni. Walaupun begitu, kitab ni sebab saiz dia yang begitu besar, pembahasan dia sangat halus. Tambah kita tuan-tuan, kalau kata Minhajul Abidin pun tak pernah mengaji, bayang tengok macam mana nak mengaji Ihya Ulumuddin. Kata situ sudah ada. Kita kadang-kadang nak belajar 10 sifat mazmumah, 10 sifat mahmudah tu pun tak faham-faham sampai hari ni. Dan kita pun tak pernah belajar sebab tu, apatah lagi nak berguru, nak belajar pula macam mana nak merawat dia. Yang tu pun satu hal juga. Kalau dah belajar merawat pula, urusan kita keliling macam-macam, menyibukkan kita dengan urusan kita seharian ni, sampai tak ada masa pula, masa yang diperuntukkan untuk merawat hati sanubari kita, merawat dan mendidik nafsu kita yang liar dan buah ni untuk ke Allah Ta'ala ni. Begitu kerdil lah rasanya masa yang untuk kita nak beradab kitab-kitab macam dia dah karang ni. Dalam pada itu juga kata Imam Ghazali, ada juga orang-orang yang tak suka pada dia sejak zaman dia dulu, melemparkan macam-macam tuduhan, cacat cela dalam kitab-kitab yang dia karang. Macam-macam ada tak setujunya. Bahkan zaman dulu, bahkan zaman lani pun ada tuan-tuan. Ada golongan-golongan yang muncul belakang ni, tambah zaman kita lah ni, ada kumpulan-kumpulan tertentu yang tak suka dan mengkritik, kritik sekritik-kritiknya Imam Ghazali ni, seolah-olah macam orang sesak bakat dah. Yang itulah, na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lindung kita semua daripada kumpulan-kumpulan yang macam ni. Bahkan ada yang sampai istilahnya, tujuan dia mengkritik Imam Ghazali ni, tujuan dia adalah untuk mengkritik ilmu tasawuf tu sendiri. Asalnya daripada kitab-kitab Ibn Arabi, daripada Syekh Al-Jili, macam-macam lah nama ulama-ulama yang mengarang kitab-kitab besar ni. Mereka ni kadang tak kerti apa benda pun, hidup pun tak tentu hala, berakidah pun dengan Allah Ta'ala tak tahulah macam mana pahaman dia dalam bab ketuhanan pun. Hidup pun kita tengok, Masya Allah, bukan tujuan untuk dia nak cerita kitab dan karangan, kalau dia buat kuliah pun untuk mengukuhkan pegangan kita dengan Allah Ta'ala, supaya kita ni sentiasa lurus perjalanan hati sanubari kita dengan Allah Ta'ala. Tengok tak pun gaya gitu, tapi apa yang dibuat ialah diserang sampai kalau boleh masyarakat ni tak payahlah buat amal susah-susah. Apa yang ada ni, padan nak sembahyang 5 waktu, ambil ulang alik masjid ni, ada masalah COVID apa, cari makan lebih kurang ni, padan dah Islam macam ni, seolah-olah dia nak mengarahkan kehidupan macam tu. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita daripada kejahatan buat-buat macam ni. Macam mana pun nisbah dia dah tuliskan kitab ni dengan harapan dia yang sangat tinggi, mudah-mudahan tercapai matlamat kita untuk mendapat keridhaan ilahi menggunakan panduan kitab yang telah dikarang ini, insya-Allah. Terus, manakah ada kata-kata yang terlebih fasih, elok dan indah lagi jitu daripada firman Allah, Tuhan semesta alam, sedangkan mereka kafir lagikan mencelanya dengan berkata terhadapnya, sungguhnya Quran itu hanya cerita-cerita dongeng orang dahulu kala sahaja. Baik. Yang ni dia nak menunjukkan apa hal yang ada pada dia, yang dia dah mengarang kitab. Orang yang sangat hebat atas nama istilah pun, gelaran diberi pada Imam Ghazali ni Hujjatul Islam. Maksudnya siapa tak kenal Imam Ghazali ni huduh dalam rupanya. Saya pun sebelum kenal Imam Syafi'i, saya kenal Imam Ghazali dulu. Dari segi masyhur dia, atas nama Al-Hujjah tuan-tuan, tak kurang daripada 300,000 hadis berserta sanad dalam hafalan. Boleh sebut hadis ni min wara'i qalbi, itu istilah Arabnya lah. Apa dia?
Orang kata sepintas lalu sebut je hadis. Masya-Allah. Bukan hadis dan riwayat. Maksudnya orang sangat pakar dalam Islam. Ayat Quran, masya-Allah. Orang macam ni pun dihina, nak jaga sikit. Dan dia kata, jangan kata nisbah dia tu kotlah orang manusia biasa. Bahkan kata dia, Al-Quran, kitab yang paling mulia, bahkan atas kita duk sebut kalamullah pun ada orang kafir khasnya yang kata bermacam-macam pada Al-Quran, mencaci, mencela dan tak mau percaya pada Al-Quran itu ialah kalamullah. Begitu hebat apa kandungan yang ada dalam Quran, dikatanya macam seolah-olah dongengan orang dulu kali. Jadi nak tunjukkan apa? Inilah kaedah dalam hidup. Benda yang memang berharga, tapi orang yang buta dia tak nampak yang ni mahal lah, berharga. Udah tak ada pelihara kita. Di sebaliknya ada benda yang sesat nyata, yang ni orang duk kejar dan tergila-gila. Jaga tuan-tuan. Pasal tambah kita duduk taman hujung ni, Imam Ghazali ni, saya tak ingat tarikh lahir dia, tapi kalau nisbah dia awal sebelum 1000 tahun dulu. Ni kita dah, masya-Allah, dengan dia rasanya dekat 1000 tahun dah. Jauh perbezaan zaman dia dengan zaman kita. Agak-agak macam manalah agaknya. Tak payah agak-agak lah, tengoklah tambah kita zaman ni dengan Covid tak Covid lah. Kalau Covid tak ada pun tengok orang tak apa nak mari masjid. Tambah pula kita lah ni, khasnya kita kawasan Kerit, Pekelah Hulu ni kan. Kalau tengok tak ramai mana pun. Pekelah Hulu sampai hari ni nak masuk 2 minggu dah. Apa dia? Jumaat 13 orang je. Padahal berapa putung aja yang kena Covid kan. Yang taping apa tu yang merah beratus-ratus pun masih ada Jumaat lagi. Tengok kan kacau bilau macam mana pengurusan. Arahan pula tu daripada pejabat agama tu Ipoh tu. Kacau. Kalau saya kata kacau lah. Sepatutnya dari si kedah macam mana yang diajar oleh tunjuk ajar oleh tutup guru para ulama kita, makin banyak bencana, makin banyak balik ke Allah Ta'ala, rujuk Allah Ta'ala, taqwa. Itu jalan keluar. Isyarat Quran, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Siapa yang bertakwa pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala pasti jadikan jalan keluar. Jadi jalan nak keluar daripada kemelut kesusahan hidup dunia ni, tak ada jalan lain, takwa. Sikit saya nak sebut gini, yang kalau ada kat kita ni, yang disuruh penjarakan sosial, pakai sanitizer, stay at home. Tak ada saranan untuk taat, tak ada. Tak. Kalau ada pun macam ni lah ustaz-ustaz masjid, sepatutnya dia mesti saranan besar yang dikeluarkan oleh orang yang memerintah negara secara rasmi. Sepatutnya dia lidah rasmi pemerintah. Tak mahu pemerintah kita Islam kan. Kok kita cakap macam ni, kok ada orang sampai kat dia esok, ditukar esok kan. Covid macam ni, saya nasihatkan bukan penjarakan sosial, bacalah Quran banyak-banyak, taubatlah, jangan duk gaduh nak jadi Perdana Menteri buah pi tu kan. Tu tambahan sikit lah kan. Jangan duk gaduh kuasa, jangan malas-malas, jangan duk gaduh belik handset sangat. Kena cari orang yang ada autoriti juga bercakap kan. Setidak-tidaknya sebutlah kan. Bahawasanya keedah kita nak balik ni, nak baik daripada kemelut ni, tak ada jalan lain, mesti rojok ke Allah Ta'ala, balik kepada takwa. Takwa maknanya junjung perintah Allah Ta'ala, tinggalkan larangan dia. Alhamdulillah dengan Covid ni ada alasan untuk tutup kelab malam lah, pub apa kan. Cuma judi ada je kan. Nak sebut kata ada benda yang boleh tutup, tapi masjid pun tutup je. Mungkin tutup tu bahasa tak sesuai lah. Tutup maksudnya tak dibuka sepenuhnya. Pengajian pun satu Malaysia yang hanya dibenarkan secara rasmi daripada lidah pemerintah Maghrib subuh. Kuliah muslimat tak dibenarkan lagi. Kuliah duha secara rasmi tak keluar kebenaran lagi. Tazkirah sebelum Jumaat tak ada lagi kan? Tak dibenarkan lagi. Kalau buat pun ikut suka hati sendiri tu, berani-berani aja. Kalau kena ambil tindakan, kena tu. Pasal tak ada arahan. Sedangkan sekolah boleh operasi. Jadi nak tunjuk kata tindakan untuk balik pada takwa tu tak ke mana. Sepatutnya keedah kita nak balik ni, yang inilah yang sangat dianjurkan. Apa dia? Taubat daripada dosa,
berhentikan apa-apa kezaliman yang kita dah buat. Jadi tukar norma baru kehidupan, bukan penjarakan sosial. Norma baru apa? Takwa kepada Allah Ta'ala, iman kepada Allah Ta'ala. Kuliah TV pun dah tak ada muzik, nyanyi apa, tak ada lah. Kita kena buat macam suasana waktu Agung mati. Kita bukan nak doa Agung mati tapi nak cerita macam tu punya suasana. Tuan tahu ke saya sebut? Faham saya kata Agung mati ni, tahu tak? Tak tahu? Tak faham ke dia? Saya daripada kecil dulu cukup suka kalau ada Agung mati. Tuan-tuan, saya bukan nak doa Agung mati, dengar. Tuan tahu tak pasal apa? Agung mati 7 hari 7 malam, tuan-tuan. TV senyap, tak ada nyanyi, semua baca Quran. Zaman saya kecil-kecil dulu, kalau ada orang-orang besar mati, duk dengar Syekh Khalil Husairi baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sampai boleh tiru suara dia. Yasin wal Quranil Hakim. Kalau dengar radio semua, TV semua baca tu, saya kata mesti ada orang mati. Saya merindui masa tu, kan. Tapi itulah, boleh 7 hari lepas tu tuntang. Jadi tambah suasana macam ni. Sepatutnya tukar, tak ada norma baru kehidupan kita. Bukan norma baru dengan penjarakan sosial, tapi norma baru takwa pada Allah Ta'ala. Orang nak internet apa, engkau nak akses engkau punya pasal. Tapi mainstream arus perdana ni macam mana? Takwa, kuliah, tauhid, balik, rujuk pada Allah Ta'ala, hentikan perbalahan, kezaliman, kewangan negara semua urus ikut sistem Islam kan, semua institusi. Yang mana yang salah ni sepak buang, macam tu kot bahasanya. Tapi saya boleh bagi suggestion je lah. Saya bukan ada kuasa apa. Dan memang itu pun kerja kita. Saya bukanlah kerja kita cakap macam ni maksudnya kita gila kuasa nak jadi Perdana Menteri tu kan. Kita cakap je lah. Saya pun tak teringin duduk tempat-tempat itu, sakit kepala tengok. Jadi ketua pemuda pun sakit kepala. Tuan tak faham saudara. Jadi AJK kawasan jadi pengurusi masjid pun sakit kepala kan? Tak ada kerja kita nak jadi Perdana Menteri, tak ada pasal lah. Bagi suggestion je, ambil korang buat, kami tolong doa ni, ya Allah berkatilah pemimpin kami, panjangkanlah umur mereka, jadikanlah mereka ni di kalangan orang yang bertakwa. Tak doa gitu, amin kan apa permintaan kita tu. Jadi yang ni adalah kaedah yang sepatutnya yang kita kena keluar, jalan kita untuk keluar daripada kemulut kehidupan ni mesti balik pada Allah Ta'ala. Kalau ada bencana pun ya, kalau kita punya perjalanan betul, mati kena COVID sekalipun, mati dalam iman, tak ada masalah. Mati dalam takwa, tak ada masalah. Di sebaliknya, tak kena COVID tapi mati entah apa benda lah. Jadi hati-hatilah situ. Khas nak cantu sikit, isu sebangsa sikit. Asal bicara kitab kita ni, Imam Ghazali nak sebut dan kata kitab dia ni, dia dah sekarang Quran pun ada orang tak suka. Begitu juga lah kitab-kitab yang telah dikarang oleh para ulama tutup guru kita. Jagalah zaman lah ni, khasnya zaman akhir zaman hujung-hujung ni, tempat-tempat pengajian yang khas untuk boleh bawa kita jalan ke Allah Ta'ala, dia makin jadi terpencil, disisihkan, dia anak tiri kan, macam itulah. Sekolah agama, sekolah pondok, kalau ada pun tengok, katalah Bang Tafiz, sekolah-sekolah agama timbul, tapi hasil dia menduka cita kan. Sikitlah kalau saya sebut gitu kan. Pasal apa? Pasal kalau sekolah tahfiz pun dia hafal Quran aja. Mana pelajar-pelajar tahfiz yang begitu ramai ni? Mana? Ramai kan kalau ikut tahfiz ni. Pondok memang sikit. Maksudnya tempat untuk betul-betul pergi mengaji yang memang ada tok guru nak mengasuh. Jadi istilahnya pelajar-pelajar dia jadi rabbani, balik sungguh-sungguh pada ilahi ni. Nak cari tok guru yang ada macam ni memang sikit sangat. Kalau ada pun yang tumbuh ni, sorry saya sebut Mak Tafiz sikit lah ya. Mak Tafiz, tapi macam mana? Tengok dia punya pengajian. Kadang-kadang duk tengok Mak Tafiz kutip derma. Itu yang banyak. Tuan-tuan, sorry tuan saya sebut ni. Kasar lah sikit kan. Macam mana pun sepatutnya kerajaan pun support lah, sama kan. Satu hal lah. Kalau tak support pun, kaedah kita sepatutnya nak mendirikan agama macam mana? Banyak benda kita kena renung itu, kena fikir itu.
Ya, mudah-mudahan kita punya hala tuju betul, yang dengan panduan kitab yang kita belajar ni, mudah-mudahan saya tukang baca dan sikit uraian beri ketentuan saja. Mudah-mudahan Allah Taala taufik hidayah kita betul dalam perjalanan kita, khasnya nak memilih jalan apa yang kita nak pakai. Walaupun kitab ni belum tentu nak sampai ke ujung, tapi mesti sampai mulai titik sekarang ni dah kena betul lah perjalanan kita ni. Kalau andai kata malam ni mati mesti dalam iman, mati dalam takwa, mesti jalan atas jalan lurus ala siratal mustaqim. Wajib lazim dengan diri kita atas jalan betul tu, insya-Allah. Terus, tidakkah lagi pernah engkau mendengar kata-kata ungkapan Zainul Abidin gelaran kepada Ali anak Al-Husain anak Sayyidina Ali anak kepada Abi Thalib ridwanullah ta'ala ke atas arwah mereka sekalian, seperti mana yang berikut ini: sesungguhnya aku tetaplah membatu dengan ilmu di dadaku laksana manikam permata bermutu, supaya tidaklah kelihatan oleh si jahil hati duitan, lalu difitnahkan kepada aku yang bukan-bukan. Benar-benar sungguh-sungguh ada berlaku di masa dahulu berlalu pada seumpama perkara ini, bapa Sayyidina Hasan Ali ke atas anak-andanya Al-Husaini, disampaikan wasiatnya sebelum itu kepada kekandanya Sayyidina Hasan pun begitu. Wahai insan, wahai cendekiawan, kemungkinan banyak sekali insan permata ilmu sejati, kiranya ku dedah tanpa sembunyi, dicela orang dengan berani. Engkaulah penyembah berhala pahatan seni, bukan setakat itu terhenti, bahkan darahmu halal ditumpahi. Mereka melihat walau seburuk-buruk dikata, yang dilakukan indah semata-mata. oh, tajam bahasa dia tuan. Dia bersyair lah sikit. Yang ni kalau tunjuk tuan-tuan Arab, kata anak Arabnya, pasal dia nukilkan ni perkataan anak kepada Sayyidina Husain, itu. Dan Sayyidina Husain ni anak kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Husain adalah cucu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tulis karangan ni. Bila sebut Sayyidina Husain, rasa kita kenal nama Sayyidina Husain tak? Antara cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling Rasulullah sayang, dan dia terkorban di medan perang Karbala. Kepala dia dikerat, ditanam di Karbala, jasad dia dibawa balik oleh orang Islam pada ketika itu, bawa balik ditanam di Mesir. Sekarang ni dekat dengan Universiti Al-Azhar. Kepala kat Mesir, terbalik kepala kat Mesir, kepala kat Mesir, jasadnya di Karbala, kepalanya dibawa balik di Mesir. Jadi jasad duk lain, kepala lain. Dan tu peristiwa tu menghayatilah kalau kita dengar. Zaman tu zaman bila kan? Rasulullah wafat lepas daripada zaman Sayyidina Ali jadi khalifah lah. Saya tak nak ceritakan panjang tu, cuma dia tunjuk kata zaman dia pun dah berlaku kelang kabut manusia untuk mengenal mana kaca dan permata. Sampai dia sendiri, cucu baginda Nabi SAW, datang, dia bertemu dengan Rasulullah, sahabat, betul ahli bait Nabi SAW, kedudukan sangat tinggi pula. Daripada kecil dah hafal Quran mereka ni, duduk bawah didikan Nabi SAW, sembahyang. Rasulullah benda daripada kecil kan? Antara istilahnya buah hati Nabi SAW. Tapi tengok orang tak suka, punya iri hati, punya benci, sampai apa saja yang dia buat ni macam satu salah besar. Panjang cerita kalau nak cerita satu ni, bayangkan sampai zaman dia orang yang keturunan Nabi, orang yang bela duduk dalam rumah Nabi SAW ni, boleh sanggup mereka buat rancangan untuk kekat kepala, bunuh. Tak bayang tak? Huru-hara sampai tu lah. Jangan kita sangka bila dah berlaku zaman tu, zaman kita ni relax je. Tidak kan? Jauh sangat lah. Makin ke belakang, kalau kita sangka kita ni sedang berada zaman kegemilangan Islam, silap lah. Silap lah. Walaupun zaman kita ni dah tak ada perang macam zaman Sayyidina Ali, zaman Khawarij dulu, begitu juga zaman-zaman sebelumnya kan. Kalau kita rasa kita dah aman, sejahtera dah, boleh cari makan selesa, duit kita pun banyak, katalah kita dapat bantuan pula, bantuan cara hidup, duk beratur pergi ambil, contoh lah gitu kan. Macam mana? Kita rasa selesa dah, Covid pun boleh makan minum lagi.
Kita duk rasa selesa je. Silap lah kita. Silap lah. Zaman tu dah huru-hara dah. Bayang tengok dengan nisbah zaman Sayyidina Husin dengan zaman kita, Masya Allah. Saya sebut mudah misal. Zaman lah ni, siapa duduk belajar sifat 20, semua kena attack. Ngaji sifat 20, dia tuhmah. Falsafah Greek, Yunani, macam-macam hal kan. Pelajaran susah, sakit kepala. Elok kita pun tak ngaji. Tu kalau disuruh kita ngajar pula, kita cabut lari awal sekali. Pasal apa? Kita pun tak erti dah apa yang dipanggil akidah ahli sunnah wal jamaah tu. Jangan kata hak nak syarah banyak-banyak. Baca Quran pun kalau suruh baca macam mana? Kelang kabut. Jadi tok imam pula tolak ke depan macam mana? Kantoi kan. Jadi nak cerita apa? Ni zaman kita. Itu pun kita duk rasa kita dah selamat, relax dah. Ya Allah. Mudah Allah Ta'ala pelihara kita semua. Saya tak cadang syarah panjang tu, cuma dia nak kata zaman Sayyidina Husain ni pun dah ada kata apa, kesusahan nak melalui kehidupan sebagai orang Islam original macam tu. Apatah lagi zaman kita. Sedikit hadis yang ni memang saya dah hafal di mulut lama dah. Saya bukan hafal banyak mana hadis apa pun, tapi yang selalu tertugu tersebut, dia kata sayati zaman as-sabiru ala dinihi kal qabidi ala jumari. Kata Rasulullah, akan datang satu zaman orang yang sabar di atas nak melaksanakan agama ni, dia macam orang yang menggenggam bara api. Perik tuan nak pegang agama Islam lah ni. Coba saya buat misal. Allah. Orang lain semua rumah ada Astro, rumah tuan-tuan TV pun tak ada. Boleh tak? Boleh tak? Soal sikit, rumah siapa tak ada Astro? Angkat tangan. 1, 2. TV pun tak ada. Lain semua ada. Apa orang ni? Walaupun tak ada Astro, handset ada? Ada juga. Okey. Okey kan. Tak ada Astro, tak ada handset. Apa? Handset pun handset 3 sekupang, itulah dia orang punya bahasa kan. Bukan smartphone tu. Ada. Saya pun tak ada angkat tangan tu. Rumah saya memang tak ada TV, tapi internet ada. Smartphone ada. Saya tak boleh angkat tangan tu. Siapa yang handset dia 3 sekupang angkat tangan tu. Kita zaman lah ni siapa tak ada tu, handset pun tak ada duit apa nak beli. Kolot apa? Kita orang yang macam tu akan dia kolot. Padahal orang macam tu lah paling tenang. Dia tak sibuk dengan dunia luar. Hampa nak jadi apa, Covid tak Covid pun dia pun tak pernah ambil tahu. Tambah pula dia memang ke masjid surau, duk baca Quran, duk zikir, selawat. Orang ni kalau ikut dia bukan gaduh fikirnya. Apa nak jadi, orang nak jadi Perdana Menteri ke, nak istilah darurat ke, jadi tak jadi ke, dia tak nak fikir apa tu. Macam apa? Aku aku buat kebun, mayan, baca Quran, selawat, kerja aku mesti lagi habis macam ni. Orang ni kalau ikut, dia kenal yang mana permata, mana kaca. Yang kita duk rasa, kita duk kebut ni rupanya kaca yang kita duk kejar. Permata tu kita tak cari. Semak beginilah tengok kata kaca permata tengok. Berapa jam belek handset, berapa jam belek Quran. Itu dah. Kalau aku tak Quran tak pandai macam, berapa banyak kita zikir, berapa banyak tengok handset, mobilah tu. Berapa jam tengok kita duduk berzikir, berapa jam dah tengok TV, tengok Astro. Kalau PKP tu memang tak boleh stay at home, tapi stay at home pun Astro, TV. Betul, di dapur, bilik mandi. Betul, tidur. Betul, pergi berak lagi. Pergi dapur lagi. Itu lah. Zikir dah ya, baca Quran dah ya. Jemaah pun tak ada, sembahyang pun seorang-seorang. Azan pun tak dilaungkan kat rumah. Kan stay at home. Maksudnya anak beranak bini jemaah sepatutnya boleh lah. Kalau ingat tak tarawih tu, tarawih tak masa bulan puasa tu? Tarawih tak? Tarawih? Ya kan? Semua orang tarawih, betul ya? Jadi imam dulu dalam rumah. Betul? 8 ke 20? 8 dah. Saya ngaji Tok Guru kata kalau buat 8 ni orang tak balik lagi. 8 orang tak balik. Sikitlah saya sebut itu kan. Allah. Lemah kata. Sepatutnya macam mana? Dah duduk rumah sepatutnya macam mana?
Oh, tarawih 20, lepas tu witir 13. Mana ada 13? Sorry, tidak terlajak sebut angka. Witir 11. Baca Quran lagi, muzakarah lagi, tadarruh lagi. Patutnya lah. Mana boleh. Nah, saya pun tak larat buat itu. Kita zaman kita, masya-Allah. Mudah Allah Taala pelihara lah dengan kekerdilan amalan kita buat yang sangat sikit ni. Mudah-mudahan dengan rahmat Allah Taala, dengan pandangan belah ihsan dia, yang turut bahasanya, Allah Taala kekalkan lagi bagi rahmat pada kita ni. Boleh kita lagi mengaji, jumpa lagi guru, orang yang boleh ingat yang kita untuk macam mana nak tauhid dengan Allah Taala, macam mana nak taat pada Allah Taala, macam mana nak patuh SOP syariat ni, supaya kita sentiasa dalam keadaan risau, dah ada azam nak sentiasa berada dalam keadaan taat, walaupun boleh dapat tahap-tahap yang sepatutnya, tapi azam dan minat tu ada. Kalau mati pun mati dalam keadaan niat dan azam nak taat ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Terus, dengan keadaan seperti yang telah dijelaskan dan mengharapkan kebaikan adalah ini merupakan desakan kepada orang yang mempunyai rasa kecintaan agama yang mendalam, kerana mereka sajalah orang yang semulia-mulia makhluk Allah, yang memandang dan memikirkan terhadap makhluk Allah seluruhnya dengan pandangan penuh rasa belas kasihan, lagi ketidakkan suka kepada berbantah-bantahan. Baik. Yang ni dia nak menunjukkan satu keadaan. Saya dah sebut lah tadi. Ini alhamdulillah sama cara pemikiran ni. Apa dia? Dia nak kata dalam keadaan kesusahan macam ni, kalau orang yang Allah Ta'ala beri hidayat pada dia, macam mana? Walaupun keadaan susah, katalah kecil-kecil dulu pun sekolah kebangsaan, Quran pun tak kerti nak baca, sampai sekolah menengah pun tak berani baca Quran, butuh dah besar apa, lepas sekolah gaduh cari pekerjaan, cari pendapatan, butuh ada pula pasangan, ada anak, ada isteri, ada suami nak kena jaga macam tu. Saya tengok Allah Ta'ala pertemukan untuk boleh ada peluang mengaji, belajar, jumpa tok guru. Kalau kata ada teknologi pun, teknologi ni diguna untuk buat taat. Oh lah mujurnya. Jadi dia nak kata apa? Dalam keadaan penuh pancaroba ni, orang yang memang nak taat ni, dalam keadaan orang kata apa, manusia yang begitu ramai yang berpaling pada jalan Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala pilih kita istimewa untuk masih boleh bagi kita dalam keadaan taat. Alhamdulillah. Itu banyaklah syukur Allah Ta'ala bagi kita satu keadaan macam ni, tuan-tuan. Saya dibesarkan, sebelum saya ngaji pondok, tuan, saya duduk KL. Sikit saya nak sebut tuan-tuan. KL ni tuan-tuan, kota apa dah panggil? Metropolitan. Saya ngaji dulu masa duduk KL, tuan. Masa zaman saya duduk pun kuliah dah setiap malam. Jadi alhamdulillah dapat mengaji. Masa tu duduk sekolah menengah ni. Sekolah pun sekolah biasa, tak ada masuk asrama penuh apa pun. Duduk KL lah, Jalan Kelang Lama. Masa tu ayah saya, arwah ayah hidup lagi. Saya boleh duduk KL pun pasal ayah kerja, saya pun merantau, dia orang pindah, saya pindah lah duduk KL. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina. Saya nak cerita apa ni? Duduk KL tu tempat setan beranak, setan bertelur. Itu buat bahasa dia. Tapi jalan nak pergi jadi orang-orang yang berdamping dengan malaikat pun ada di atas kita. Itulah saya nak sebut. Boleh kan? Maksudnya memang boleh cari jalan benar walaupun dalam kehidupan penuh pancaroba. Kalau saya sebut, kalau KL ni zaman saya lah, sekarang pun masih lagi masyhur nama ni. Saya sebut apa? Chowkit Road. Masih dengar kan? Kok tuan-tuan orang Gerik tak sekenal kot Chowkit Road ni. Jalan Tunku Abdul Rahman tu Chowkit Road lah kan? Ada satu tempat tu nama dia Masjid India, Masjid Jami, Masjid Negara, satu hal lah. Ada satu lorong tu, dia nama dia sedap tapi gila punya nama. Lorong Haji Taib. Pandai pun. Nama Haji tapi masya-Allah, naudzubillah. Lah ni saya tak tahu pula macam mana lorong tu tukar nama ke apa, operasi macam mana saya tak tahu. Kekal macam nama ke saya tak tahu. Tapi saya nak cerita apa? Masjid India ada situ, Masjid Jami ada situ. Tempat nak pergi jadi macam mana orang duk berdamping dengan malaikat jadi muqarrabin ada. Pengajian Masjid Negara sampai sekarang rasa saya ada. Covid ni saya tak tahulah. Tapi mak saya, ayah saya, arwah ayah meninggal, mak hidup lagi saya ni.
pergi mengaji tu naik komuter, naik kereta api bahasa mudah kereta api naik komuter pergi mengaji daripada tu berapa minit dia gede naik kereta api, jalan kaki daripada stesen kereta api tu pergi Masjid Negara. Ada kelas-kelas tajwid, baca Quran, ngaji, kuliah agama. Tu Masjid Negara. Masjid sekitar-sekitarnya pun kuliah ada. Jadi atas pilihan, nak mana? Nak pergi syurga, nak pergi neraka. Betul yang Rasulullah sebut tu. Syurga dihiasi benda nafsu tak suka. Siapa boleh lawan nafsu, berjaya. Kalau duduk tempat molek sekali pun, nak saya buat misal, duduk dalam masjid pun, tapi rupanya benci. Ni dia nak tak berhenti-berhenti ni SOP weh. Oh tu, ada orang macam tu. Tapi bukan orang sini, bukan orang sini. Ada orang duduk jauh main haji. Ada orang duduk jauh ni, tengok online ni. Tak paling sikit pun. Ada orang duduk sini, tapi duduk luar. Isap rokok. Siapa dia saya tak tahu lah. Saya bukan nampak siapa dia luar. Tapi nak kata apa? Ini kata, ada kita kena duduk dalam lubuk ilmu. Duduk tempat-tempat Tok Guru. Tapi tak dapat apa yang Tok Guru curah tu. Tak dapat. Pemata tu kita tak nampak. Kita duduk cari tik. Orang kita buat bahasa sini panggil tik lah, senang. Ada orang yang duduk dalam lubuk tik. Tapi dia nak cari apa benda bernilai. Dia nak cari permata. Itu saya ngaji tu Tok Guru tu ada nasihat. Dia kata kita jangan jadi ulat tik. Ulat tik pula dah. Ulat tik mana? Ulat yang duduk di tik lah. Kita buat cerita contoh, tak sebut pun mudah-mudah kat masjid. Tapi dah untuk misal apa dia? Ulat taik ni, kalau tuan-tuan ambil ulat taik ni, tuan-tuan ambil seekor, basuh, bersih-bersih. Cuci dia bersih-bersih, bau bedak, bau shampoo, mufis lah pasal itu lah. Dia nak mapuh tu suku kan. Okey. Basuh. Cucuk lepas lah. Ulat tu gimana? Gigi taik ke? Jangan jadi ulat taik. Asal dulu tempat tak molek, mari bersiar ni ada mengaji, ada masjid. Duduk sebelah masjid. Rupanya tak pergi masjid. Astagfirullah. Dia. Jadi hijrah dia tu rumah dulu jauh dari masjid, duduk pindah masjid, tak bisa nampak di masjid. Orang duduk jauh dari masjid sampai masjid. Jaga ada ancaman tu buat tu. Ada ancaman tu. Satu kita minta pada Allah Taala kekalkan hidayat yang diberi kepada kita ni, dan dengan kita wasilahkan kitab ni, majlis ni, mohon sungguh pada Allah Taala betul-betul bagi hidayat kita sampai. Kalau kata kita matilah, mati kita hidup pun dalam kena iman, mati pun dalam kena iman. Amin. Terus maka oleh itulah saya Ghazali dengan segenap kerendahan hati ke hadrat yang mana siapa dia Allah, di dalam genggamannya lah kejadian makhluk dan pekerjaan ehwalnya. Apalah kiranya dia Allah memberikan taufik kepada diri ini bagi menyusun sebuah kitab yang telah disepakatkan ijma' oleh alim ulama yang muktabar berwibawa. Padanya lagi pula siapa-siapa yang membaca dan menatapnya akan beroleh manfaat jua. Ni doa dia Imam Ghazali sendiri. Jadi saya tu Imam Ghazali lah perkataan dia, harapan dia, minta dia, mohon dia kepada Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala yang segala makhluk ni dalam kekuasaan dia berikan dia satu idea, ilham untuk mengarang kitab ni. Ni mukadimah dia tulis sebelum dia nak tulis kitab ni, supaya dia boleh sebuah kitab yang besar manfaat, dan perjalanan yang disusun ni tepat macam mana yang telah disepakati, telah diijma' oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Ni doa dia, dan ada di tangan kita sekarang ni, alhamdulillah. Terus lalu diperkenankan kepada aku seperti yang sedemikian itu menyusun kitab. Dialah Tuhan yang menerima perkenan orang yang serba kesusahan, mudhar apabila bermohon dia kepadanya, dan dialah juga dengan limpah kurnianya menampakkan kepadaku maksud-maksud yang tersirat yang mana terkandung di dalamnya itu. Okey, yang ni curahan dia, dan faham ada ni pasal ada setengah ulama kata mukadimah kitab dia tulis ni yang kita duk baca ni, ada yang kata dia dah tulis dah kitab Minhajul Abidin tu sampai habis, baru dia buat khutbah kitab ni. Satu dia kata Allah Ta'ala telah perkenankan permintaan dia tu, dia dah berjaya tulis daripada awal perjalanan
sampailah aqabatul hamdi wa syukri, tu hujung sekali kitab. Bila dia habis kitab, baru dia buat mukadimah ni, dia maklumkan kepada kita yang Allah Ta'ala telah perkenankan, dan memang Allah Ta'ala ni bagi siapa hamba dia, khasnya kita lah kalau kata hamba tu, siapa yang betul-betul merasai dan menyerahkan hati kepada Allah Ta'ala sendiri, yang kita merasai bahawasanya Allah Ta'ala saja boleh menyelesaikan apa permasalahan yang kita hadapi, pasti Allah Ta'ala akan melepaskan kita daripada kesusahan itu. Janji dah. Disebut bahasa Arab tu muttarri kan. Amman yujibul muttarri idza da'a. Siapakah yang boleh memperkenankan orang yang dalam kesutukan ni apabila mohon minta, khasnya minta pada Allah Ta'ala lah, dalam keadaan kesusahan yang amat sangat, siapa lagi boleh perkenan? Memang banyak ayat Quran yang sepama itu nak menunjukkan memang kita, kalau kita belajar tauhid, memang inilah keadaan yang terbaik pada kita. Apa dia? Segala urusan kita hendaklah rujuk pada Allah Ta'ala. Jadi pelajaran ni besar, dan besar pelajaran tu ialah pelajaran akidah. Yang ni adalah antara kitab untuk menyokong perjalanan akidah yang betul, syariat yang tepat macam mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gabungkan dua tu, macam mana nak tarbiyah nafsu supaya betul-betul boleh ikut perjalanan yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu, untuk betul-betul boleh duduk di atas jalan yang lurus, insya-Allah. Terus diberinya ilham untuk menyusun dengan susunan yang di luar dugaan dan mengagumkan, yang tidak aku sebutkan di dalam segala karangan yang terdahulu daripada ini pada tajuk Asrar Mu'amalati Din. Kitab inilah saya mengungkapkan kata-kata di dalamnya, seterusnya saya lafazkan hanya dengan Allah jualah tempat memohon taufik. Yang tu juga luahan dia nak menunjukkan kitab yang dia karang ni memang ada isi-isi karangan dia. Cuma saya kalau nak sebut nak banding dengan Ihya Ulumuddin, saya kitab Ihya Ulumuddin ada, Tok Guru biasa sebut, pernah bicara apa isi kitab tu. Beli kitab tapi tak pernah habis baca. Bukan tak pernah baca, tak pernah habis baca. Buka-buka macam tu je. Tengok 4 jilid tu pun dah teruja. Ini kitab Arab saya boleh baca kan. Memang ada tempat-tempat kitab dia bahas sedap sangat, best sangat. Khas-khasnya macam disebut ni, bab Asraru Mu'amalati Din. Apa rahsia-rahsia kita duk melaksanakan kehidupan cara beragama ni. Tauhid khasnya. Disebut bab akidah, hubungan dengan Allah Ta'ala macam mana? Oh best. Tambah kita dapat guru yang boleh tunjukkan kita jalan macam mana nak ada hubungan dengan Allah sentiasa. Paling best. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi yang kita kesempatan tu. Dan dengan apa yang telah dikarang tu, yang mukadimah ni ditulis, tu dia kata inilah apa yang dia telah ungkapkan. Ada anak murid yang tolong tulis sebagai orang yang merencana apa kata-kata dia. Dia mohon taufik untuk seterusnya kita semua boleh ambil manfaat daripada kitab yang dikarang. Terus sesungguhnya perkara yang mula menimbulkan kesedaran kepada seseorang hamba manusia untuk beribadat serta tergerak hatinya semata-mata bagi menjalani perjalanannya ibadat ialah dengan adanya lintasan hati samawi bawaan malaikat yang diberi oleh Allah dan taufik yang ditentukan daripadanya. Maka itulah yang dimaksudkan dengan firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 22, afaman syarahallahu sadrahu lil-islam fahuwa ala nurin min rabbih. Artinya, adakah orang yang telah dilapangkan dadanya oleh Allah untuk menerima Islam, lalu ia tetap berada dalam cahaya hidayah petunjuk dari Tuhannya. Okey. Yang ni dia nak mula dah masuk kitab dia. Dia nak menunjukkan kat kita bahawasanya jalan untuk seseorang tu boleh, istilahnya ada kehendak, ada keinginan untuk menjalani kehidupan dia sebagai perjalanan orang Islam. Dia bermula dengan hati. Jadi atas kita punya bahasa yang kalau kita sebut hidayat. Hati ni bila dah betul perjalanan dia, ada tergerak, ada gerakan, ada lintasan, ada keinginan,
yang diberi oleh Allah Ta'ala untuk melalui perjalanan taat kepada dia, insya-Allah semua urusan untuk Allah Ta'ala akan mudahkan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi hidayat datuk kita. Bukakan pintu hati kita, berikan nur Islam ni hati kita. Yang ni nisbah kita doa tu satu. Saya ngaji ada Tok Guru sebut ini, nisbah doa, nisbah asal usul untuk boleh kita taat memang adalah istilahnya hidayat, ilham, petunjuk, limpah kurnia, apa lagi yang kalau nisbah laluan melalui para malaikat, dapat nur, dapat taufik daripada Allah Ta'ala. Yang ni memang tak ada siapa engkarkan perkara ni. Cuma saya duduk ngaji dulu, Tok Guru duduk nasihat, dia kata kita memang semua hidayat Allah Ta'ala beri, itu yang kita boleh taat. Tapi wajib atas kita, atas jalan mukallaf, atas jalan kasab, atas jalan usaha, cari sabab hidayat. Ini wajib. Yang ni taklif kat kita. Hidayat yang Allah Ta'ala beri, tapi kita difardukan untuk cari sabab hidayat. Sabab dapat hati bercahaya, sabab untuk boleh berjaya macam tu, sabab untuk boleh dapat ilham, sabab untuk didapingi oleh malaikat. Kena cari sabab tu. Pasal kita hidup atas muka bumi ni, antara perkara yang ditaklif atas kita, dalam masa yang sama perjalanan ditunjuk kat kita ada dua jalan. Ada jalan baik, jalan buruk. Di atas pilihan kita nak lalu jalan mana. Yang ni yang Imam Ghazali nanti ada yang nak tunjuk. Nisbah hidayat satu hal, tapi setelah dengan apa saya nak sebut ni, saya duk ngaji Tok syarah daripada kitab ni dan rumusan daripada semua Quran hadis tentang hidayat ni. Apa dia? Memang hidayat Allah Ta'ala beri, tapi kat kita diberi dah dua perjalanan, betul salah. Pilihan kat kita atas jalan kasab, ikhtiar tu, usaha ikhtiar tu atas kita. Di atas itulah kita akan dibalas ni. Tu ada pelajaran dia, tapi asal nak sebut di atas kita punya ikhtiar itulah, yang itulah kita akan dibalas. Ada isyarat Nabi SAW, dia kata kama tadinu tudanu. Macam mana kamu beragama, macam mana kamu beramal atas muka bumi ni, kamu pilih jalan mana, dengan itulah nanti kamu akan dibalas. Bahasa mudah dia, ambil gula kan manis, ambil garam kan masin. Yang kopi ambil garam tu apa? Ambillah gula. Bahasa mudahnya kan boleh pergi masjid, boleh pilih tak pergi masjid. Yang kopi pilih pergi tak pergi masjid tu pasal apa? Boleh pilih untuk sembahyang jemaah, boleh pilih sembahyang seorang. Kau pilih sembahyang seorang tu buat apa? Jangan salahkan Allah Ta'ala tak bagi hidayat, tapi salahkan diri kita tak mencari sabab hidayat. Yang tu jaga. Pasal yang tu ada gurur daripada syaitan. Dia akan palingkan kita daripada jalan Allah Ta'ala. Macam mana? Dia cenderungkan kita ikut jalan tak betul. Lepas tu kita salahkan Allah Ta'ala tak bagi hidayat kat kita. Jaga. Yang ni pun salah satu tipu daya syaitan. Nisbah Allah Ta'ala bagi hidayat satu, tapi ada orang menjadikan alasan untuk tak mau taat tu di atas hidayat yang Allah Ta'ala belum beri. Jaga sikit. Ramai orang bercakap macam tu. Kalau tanya kat dia, pasal apa kau tak pergi semayang? Belum dapat hidayat lagi. Semayang wajib tak? Wajib lah. Aku takkan tak tahu semayang wajib. Tak semayang masuk neraka kan? Memanglah, tak payahlah ajar aku pun pandai. Itu dia. Tapi pasal apa tak pergi semayang ni? Allah Ta'ala tak bagi hidayat ni kat aku. Saya ngaji Tok Guru apa? Kepala otak kan? Kepala otak. Dia yang diberikan ikhtiar dah diberi kederat, dah beri akal, kemampuan untuk pilih. Dia pilih tak mau pergi semayang, tak mau pergi ngaji, pergi buat benda-benda yang Allah Ta'ala larang, derhaka pada Allah Ta'ala. Dia salahkan Allah Ta'ala tak bagi hidayat. Yang ni adalah tipu daya syaitan. Tipu daya syaitan. Tuan-tuan jangan tak tahu, ramai dalam masyarakat kita yang bercakap dengan cara macam ni. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita. Bahkan perjalanan Nabi-Nabi macam ni. Apa dia? Taat. Lawan nafsu. Tinggalkan apa larangan Allah Ta'ala. Taat. Dalam dua taat, sehebat-hebat taat ni, dia kata apa? Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami banyak zalimi diri kami sendiri ni.
Kami masih lagi lalai, kami masih lagi ikut hawa nafsu, kami tak ikut perintahmu. Ni jalan Nabi-Nabi Rasul. Mereka maksud tak ada dosa, taat, tapi diri dia sendiri dia masih boleh kritik dan mencela. Dia bukan kritik Allah Ta'ala tak. Dia tak blame, tak salahkan Allah Ta'ala langsung. Jadi perangai bila dah diberikan usaha ikhtiar, diberikan kedekat, harta benda, anak, isteri, macam-macam pangkat ada, tengok tak boleh taat, dia salahkan Allah Ta'ala. Yang ni bukan perjalanan orang salihin, bukan perjalanan Nabi-Nabi dan Rasul yang mereka menunjuk jalan kat kita. Menyalahkan Allah Ta'ala ni perangai Iblis. Dengar. Iblis gunakan nafsu untuk pergi ikut jalan dia. Iblis ni kan kisah dia, waktu Allah Ta'ala jadikan Nabi Adam AS, diperintahkan untuk Iblis sujud, beri penghormatan pada Nabi Adam. Dia tak nak sujud. Aba wastakbara, dihukumkan kafir dengan sebab keengganan dia. Dan dia mohon pada Allah Ta'ala di atas dihukumkan dia kafir tu, minta panjang umur. Dia kata apa? Qala rabbi bima aghwaytani. Ni perkataan Iblis. Jahat kata Iblis kan. Dia kata apa? Dengan sebab engkau telah sesatkan aku. Dia yang tak kabur, dia yang tak nak ikut perintah Allah Ta'ala. Tapi ayat yang dia sebut, Allah Ta'ala cerita dalam Quran, perkataan Iblis ni, dia kata apa? Qala rabbi bima aghwaytani, dengan sebab engkau sesatkan aku ni, aku minta panjang umur, jangan matikan aku nak sesatkan semua anak Adam ni. Jadi perangai menyalahkan Allah Ta'ala, tak bagi taufik hidayat, ni perangai Iblis, setan. Jaga sikit. Satu, atas kita sebut perjalanan buka hati, petunjuk, memang Allah Ta'ala bagi petunjuk, alhamdulillah. Juga mengajar kita satu kaedah dalam bab akidah ni, apa dia? Kalau kita boleh taat, boleh berada jalan yang betul, jangan rasa hebat diri kita boleh taat. Tak. Bahkan rasailah, sedarilah, apa taat kita boleh buat tu tiada lain melainkan semuanya adalah limpah kurnia daripada Allah Ta'ala semata-mata, bukan daripada kita. Bahkan hati kita cenderung untuk taat tu pun adalah datang daripada Allah Ta'ala, bagi hati kita minat untuk taat. Alhamdulillah. Yang ni ajaran tertunggu. Memang yang ni antara pelajaran yang kita jumpa dalam kitab nanti. Cuma atas kitab kita ni dia sebut, kalau pandang pada asal usul, mula-mula untuk jadi sabab boleh jadi perjalanan hamba yang betul adalah hati sanubari ni ada kecenderungan dan ada kelapangan untuk menerima semua perkara yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala. Lapang dada, dengar agama je, best, alhamdulillah. Dengar pengajian je, alhamdulillah. Dengar azan je, alhamdulillah. Masjid dah dibuka dah, alhamdulillah. Baru ni tenaga pengajar daripada Pekanbaru Hulu tak dibenarkan masuk dalam gerik. Pelik. Ipoh boleh pergi. Lepas tu boleh lah masuk, alhamdulillah. Dia orang kata mujur lah boleh masuk dah, alhamdulillah. Kedap malam ni tak boleh mari lagi lah saya. Pasal memang ada larangan itu kan. Rasanya memang disebarkan tu arahan daripada Jabat Agama gerik kan. Bagi arahan semua tenaga pengajar daripada yang melibatkan daripada datang daripada Pekanbaru Hulu tak dibenarkan mengajar di Masjid Gerik, Masjid Surau Gerik. Gerik tak boleh. Apa masalah tak tu? Kita taat je lah. Saya nak sebut apa ni? Saya nak sebut contoh tu. Apa dia? Bila dapat je peluang untuk boleh taat pada Allah Ta'ala, alhamdulillah, alhamdulillah. Satu perkara benda akidah nak faham itu apa dia? Boleh je hati kita seronok tu, pujilah ya Allah, mujurlah engkau bagi aku minat pergi masjid, minat nak pergi mengaji, minat nak pergi jemaah. Alhamdulillah, semua ni limpah kurniamu. Hadza min fadli rabbi. Yang ni memang ajaran diajar dalam akidah-akidah kita, yang seharian ni kita duk taat, boleh taat ni ajar satu prinsip. Apa dia? Pujilah Allah Ta'ala banyak-banyak, yang dia sentiasa memberi yang kita kederat dan keupayaan untuk taat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jangan rasa taat tu adalah milik mutlak aku yang menyebabkan aku boleh taat. Tak. Akidah yang diajar kat kita, apa ketaatan yang kita buat semata-mata adalah limpah kurnia Allah Ta'ala beri kita. Tenggelamkan kita dengan rasa Allah yang anugerah kita untuk boleh taat. Kalau ada benda yang kita tak boleh taat,
Jangan Allah Ta'ala dipersalahkan di atas dia tak bagi hidayat. Salahkan diri kita yang banyak ikut hawa nafsu, yang banyak menyimpang daripada perintah dia. Ini prinsip. Ini prinsip. Kalau ikut ke depan ni memang dia nak cerita tentu. Asal saya takat situ dulu. InsyaAllah kita sambung nanti. Masih berkaitan dengan dia nak sebut Allah Ta'ala kalau dia nak bagi hidayat, sabab dia tu dia betulkan hati kita, minat untuk ikut perintah Allah Ta'ala. Dia beri kecenderungan, keterbukaan hati, seronok, sejuk hati je bila boleh datang majlis-majlis yang Allah Ta'ala perintahkan, macam mana dianjur oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu. Amin ya rabbal alamin. Masa situ dululah. Panjang umur sambung nanti. Sama seperti orang yang di sebaliknya tertutup mata hati. Situ. Ada soalan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Untuk istiqamah dalam mengaji ni atau menuntut ilmu. Ya. Kita perlukan adab dan seperti Ya. cerahan. Oh. Adab dan tata susila dalam mengaji agar boleh istiqamah. So memang antara salah satu adab atau kaedah yang diajar pada kita untuk boleh lurus betul kehidupan mengikut perintah Allah Ta'ala, mesti istiqamah dalam taat, baik yang fardu baik yang sunat. Dan di atas permintaan minta penjelasan sikit mengenai adab tata susila. Yang ni pasal dah minta saya sebut jugalah, walaupun ada saya dah sebut sambil-sambil saya gurau tu kan. Pasal bila sebut adab, saya kata macam ni lah, saya nak gunakan yang Kementerian Kesihatan, Majlis Keselamatan Negara, yang dia bagi cadangan. Apa dia? Jaga SOP penjarakan sosial. Berapa meter? 1 meter. Tuan-tuan duduk sampai 20 meter ni masih apa? Majlis Keselamatan Negara pun tak kata macam tu. Jadi antaranya duduk dekat. Bukan suruhan saya kan. Tuan-tuan lagi saya mengaji, tutup guru ajar, dia kata macam ni. Lagi kita seronok nak duduk dekat dengan orang yang memberikan tunjuk ajar, nasihat dalam majlis. Allah Ta'ala macam itulah dia akan dekatkan hati kita untuk menuju ke dia. Seikhlas mana, setulus mana kita datang ke majlis untuk mengambil sebesar mungkin kebaikan dalam majlis tersebut, untuk kita boleh taat pada Allah Ta'ala, ada kesedaran, boleh terbuka pintu hati dan mendapat pengetahuan sejauh mana keinginan kita yang bersungguh tu, setakat tu lah Allah Ta'ala beri, bahkan dilipat ganda lagi. Jadi datang antara adab tata susila yang disebut oleh para ulama kita, datang ibarat macam bekas kosong, nak isi sepenuhnya apa majlis yang ada pada tempat yang kita datang tu, manfaat, tunjuk ajar, nasihat untuk kita ambil dan amalkan dalam kehidupan kita. Ibarat bekas kosong, datang macam bekas kosong, dan jaga adab. Ada lagi perintah SOP ni, ikutlah SOP. Sekali dia sebut jangan sampai 20 meter, 1 meter je, 1 meter je. Jadi kalau tuan-tuan yang agak tuan-tuan tak kenal meter, nanti saya bawa kayu pembaris meter bulan. Sekali lagi saya nak tunjuk ke tuan-tuan 1 meter tu macam mana. Kot tak tahulah kan. Kalau tanda ni pun pada dah rasa ni. Tu tanda tu 1 meter, sepatutnya duduk je tu kan, kat tempat-tempat tanda tu kan. Selagi tak penuh tempat tanda ni, jangan duduklah tanda yang kat belakang. Macam tu kan prinsip dia kan. Tu memang adab kan. Tuan nak kata saya perli ke apa ke, minta maaf lah, saya tak ada niat kata gitu. Tapi nak sebut gini, yang ni jangan tak tahu tuan, ni prosedur gitu. Kalau tuan-tuan buat tu, bukan saya dapat manfaat. Manfaat di atas siapa yang taat, manfaat besar kat dia. Saya tak ada apa-apa.
Saya tak dapat kemudian dengan sebab tuan-tuan duduk dekat. Kalau saya rasa saya mulia, saya lah bodoh sekali. Pasal saya bukan ada apa-apa. Ada kat saya boleh duduk depan bercakap ni pun pasal Allah Ta'ala bagi lalu untuk saya ya. Saya tak ada apa-apa kan. Tempat laluan aja. Tuan-tuan muliakan majlis ni, jangan muliakan pasal saya. Tuan-tuan muliakan saya tak kena. Prinsip diajar oleh Tok Guru para ulama kita, adab peraturan datang majlis ni, jangan tengok siapa yang bercakap, tapi tengok majlis tu majlis apa. Kalau majlis yang baik, tambah pula orang cakap tu orang yang baik, duduk dengan bekas yang macam ibarat bekas kosong, nak tadah sedapatnya apa yang nak dicurah pada dalam majlis itu. Asal saya nak sebut ialah datang dengan perasaan macam tu. Allahumma salli alaihi wasallam. Apa saya nak sebut ni, bukan lupa lah. Jadi antara adab kita datang duduk serapat mungkin, ni SOP ada, mesti dengan perasaan macam tu. Bukan kerana saya sebut nisbah saya ni, bukan, jangan duduk dekat kerana saya, tapi pasal majlis ni majlis Nabi SAW. Saya ngaji ada guru sebut majlis macam ni adalah majlis ahli syurga, majlis ahli zikir, majlis Nabi kita Muhammad SAW, majlis para awliya, majlis para anbiya. Ini bukan majlis disko. Kalau majlis disko kena duduk jauh. Kalau majlis wali kena duduk dekat. Saya bukan wali, tapi majlis ni majlis mulia. Jadi kita datang tu di atas nak meraihkan majlis. Tuan dengar. Datang tu nak meraihkan majlis. Siapa yang datang dengan penuh jaga adab ni, siapa paling tinggi jaga adab dia, dialah paling besar dapat manfaat. Itulah. Saya hanya boleh bagi nasihat aja. Saya pun kalau saya mengaji, tuan-tuan kalau tengok ada majlis pengajian, tengok saya duduk mana. Itulah saya nak tunjuk gitu kan. Kalau ada majlis pengajian, kalau saya hadir, tuan-tuan tengok saya duduk kat mana. Kalau saya pun duduk macam tuan-tuan, tuan-tuan boleh kata kat saya macam-macam. Tapi kalau saya tak duduk macam tuan-tuan, nak kata pun punya masalah kan. Tapi saya nak kata jangan tiru saya, tapi tirulah macam mana dan ikutlah macam mana Rasulullah suruh kita duduk dalam majlis tu. Itulah. Okay, lalu saya sebut macam itulah, antara ada adab peraturan tata susila duduk dalam majlis ilmu supaya kita boleh duduk dengan istiqamah. Pula tu satu lagi antara terlintas ni saya sebut, saya tak rancang nak sebut apa-apa ni. Pasal sekolah spontan, saya jawab spontan je. Apa dia? Duduk dengan niat nak ambil manfaat, Datuk, dan minta juga. Yang ni pun adab duduk dalam majlis. Minta, ya Allah jangan tunjukkan kepada aku aib orang yang bercakap. Memang majlis ilmu macam tu kan. Duduk dengan minta, ya Allah kau jangan tunjukkan ke aku aib orang yang bercakap ni. Pasal kita bila boleh kesan ada aib kat dia, macam mana? Habis ya? Kita talak 3 dia. Saya silap talak 1000. Saya silap kita belah gitu kan. Macam apa? Inggilah ustaz ni. Macam apa? Kita nampak aib dia. So, minta pada Allah Ta'ala tutup aib. Saya ngaji arwah Fatih, guru. Dia sendiri memang dalam majlis ilmu dia cakap. Dia kata kita nak mengaji ni, kita minta kalau boleh, ya Allah mu tutuplah jangan bagi aku nampak aib tu guru aku kat aku. Memang dia cakap itu. Memang yang ni adab mengaji. Jangan bagi nampak aib tu guru aku pada aku. Pasal kasar aku nampak aku tak boleh istiqamah mengaji, bahkan jangan kata istiqamah, aku tak mari mengaji lah. Bahkan kalau duduk mengaji pun ambil tikar bantal buku keluar. Pasal apa? Kita nampak aib tu guru. Kita nampak dia tani. Tak boleh pakai. Tak boleh pakai. Munduk itu, tak mengaji dengan dia. Kalau dia mengajar pun, kena dengar kat dia. Macam apa? Pasal kita nampak aib. Kita nampak kat dia semua tak elok. Tak molek. Memang tak boleh mengaji. Memang tak boleh mengaji. Satu antara adab, nak boleh istiqamah, boleh minat, tu datang dengan bekal kosong, betulkan niat untuk boleh taat. Lepas tu, minta supaya orang Ta'ala tutup aib. Jadi kalau sebut atas prinsip tu, saya ada aib. Memang saya ada aib. Berlambak-lambak aib saya. Apa saya nak sebut? Tuan-tuan nak tengok aib saya, nampak tak nampak, tu punya pasal.
Saya mengaku saya ada aib, tapi adab mengaji kita minta pada Allah Ta'ala jangan tunjukkan aib guru kita. Bahkan dengan mengaji ni, biar dengan sebab berguru, biar Allah Ta'ala nampakkan aib kita bila kita berguru. Tu yang tu memang tuan-tuan akan istiqamah mengaji. Bahkan sikit sambung situ, Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu masa dia jadi khalifah, maklumlah bila nama pun Sayyidina Umar, walaupun Sayyidina Umar, nama Sayyidina Umar ni maksudnya dia bukan Nabi, bukan Rasul. Macam mana pun dah dijamin ahli syurga. Rasulullah pernah bagi satu kepujian pada Sayyidina Umar ni, kalau dia lalu satu lorong, syaitan nak lalu lorong tu, walaupun Sayyidina Umar tak nampak syaitan, syaitan akan cari lorong lain untuk dia berjalan. Malaqiyaka syaitan salikan fajjan ila salaka fajjan ghairu fajjika. Ni Rasulullah sendiri mengiktiraf kedudukan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni masa dia jadi khalifah, adalah pengurusan-pengurusan dia yang dia buat tu, istilahnya ada terlepas pandang apa. Ada orang tegur Sayyidina Umar. Ada orang tegur Sayyidina Umar. Ya Umar, macam ni. Sayyidina Umar tahu, tuan-tuan tahu dia buat apa? Kalau tuan-tuan kalau kena tegur jadi pemerintah, jadi khalifah, jadi imam, jadi pengurusi, agak-agak tuan-tuan macam mana tuan-tuan punya bahasa? Ni Sayyidina Umar tambah dah dijamin ahli syurga. Sayyidina Umar bila ditegur tentang pengurusan dia dalam pentadbiran negara, kata dia rahimallahu ra'an absara uyuba nafsi. Kata dia mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan rahmat dan kemuliaan pada orang yang boleh menunjukkan aib pada diri aku. Sayyidina Umar. Maksudnya dia suka sangat dan dia doakan rahmat pada siapa yang boleh tunjukkan aib diri dia. Satu, kita datang majlis dengan kaedah datang ni jumpa guru, biar dia boleh sebut sesuatu yang kita boleh kenal, inilah aib yang ada pada diri aku, dan doakan dia. Alhamdulillah, kalau doa Sayyidina Umar tu rahimallahu ra'an absara uyuba nafsi, kata dia mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan rahmat kepada orang yang dia ni, guru ni, orang ni, si bercakap ni, orang yang menegur ni, dia boleh nampakkan kecelaan-kecelaan yang ada pada diri aku. Itu adab kita datang mengaji. InsyaAllah kalau datang macam ni, memang kita akan minat duduk pengajian, bahkan kita akan suka minat dengan nasihat dan pengajaran. InsyaAllah dengan sebab tu akan dapat istiqamah, dapat lurus sepanjang jalan. Wallahualam. Lain kalau ada soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah.